بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah pada malam ini kita sebenarnya malam ini kuliah khas menanya siri akidah menanya yang berpadukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang berkaitan dengan al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir yaitu hari akhirat yang bertajuk al-jannatu wan nar, syurga dan neraka. Tajuk kita kitab yang ditulis oleh seorang pensyarah, doktor, dia dah meninggal, Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Itu buku Benar Syurga dan Neraka. Saya pun dapat pernah baca buku ni 12 tahun yang lalu lah, di masjid USJ 4. USJ 4 pernah baca kita ni tahun 2004. Pernah baca juga dekat Ramah Putra kita ni, habis lah. Pernah juga baca dekat Greenwood, habis lah. Dia baca di sini pula lah. Tajuk dengan al-jannatu wan nar, syurga dan neraka. Al-babul awwalu, bab yang pertama, Syekh cerita dengan neraka dulu lah. Syurga kemudian an-nar, neraka. Kita sebut neraka tu apa dia? Ya. Di sini dia kata ada tamhid, pendahuluan lah, definisi dan penjelasan lah tentang neraka itu apa. Kata dia neraka adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang kafir yang memberontak, mereka yang memberontak, melawan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendustakan Rasulnya. Ia adalah azab yang disediakan untuk musuh-musuhnya dan penjara yang akan menahan para pelaku kejahatan. Mereka ni, yang ni bukan main-main, bukan bahan gurauan. Tadi petang tadi lalu kereta berjalan, tengok ada satu kereta budak-budak pun ditulis di depan tu Hellboy. Astaghfirullahaladzim. Baru nak orang sendiri pas bahasa saya keluar tadi kan. Itulah kita nak baca cerita pasal neraka. Dia tak faham makna pun. Dia tak tahu. Yelah, budak-budak. Kat depan kereta kan, kat depan cermin tu kan biasa kita letak jauh-jauh kan, duduk panas. Hellboy, budak neraka. Astaghfirullahaladzim. Dia dah tepuh tempat dalam neraka. Sebelum masuk neraka, dia tak tahu neraka tu apa. Kan? Jahil mazhab tu lah orang kita ni buat je lah. Tak tahu lah budak-budak apa kau. Kereta cermin gelap. Kereta apa nama tu, maybe baru tu lah, jazulnya maybe tu. Itulah dia.
Dan dia adalah kehinaan dan kerugian yang besar, yang tiada lagi kehinaan atau kerugian yang lebih besar daripadanya. Ini yang Allah sebut di antara dalam surah Al-Imran ayat 192. Ya, nanti tengok. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Kata Rabbana, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau, siapa yang Engkau masukkan dia ke dalam neraka, maka Engkau telah menghinakannya. Dan tidak adalah bagi orang-orang yang zalim itu daripada seorang penolong pun. Tak ada seorang penolong bagi orang yang zalim. Ini surah Al-Imran. Surah At-Taubah ayat 63. Ya, At-Taubah 63. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Allah kata alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu annahu, sesungguhnya, man yuhadidillah, barang siapa yang lawan Allah, yang menentang Allah, yang menyanggahi Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, fa anna lahu, maka sesungguhnya baginya nar jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal dalamnya, zalikal khizyu al-azim, demikianlah kehinaan yang terbesar. Allah sebut. Kemudian dalam surah itu, surah Az-Zumar ayat 15, surah nombor 39. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. 15 dan 16. Allah kata, maka hendaklah kamu sembah apa yang kamu nak sembah selain daripada Allah. Sembahlah. Allah kata, qul, katakanlah kepada Muhammad SAW, innal khasirin, sungguh orang-orang yang rugi, alladzina khasiru anfusahum, yaitu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka pada hari kiamat. Ala, ketahuilah, dzalika, demikian itu, huwal khusranul mubin, ia adalah kerugian yang nyata. Lahum, untuk mereka, Allah kata, min fawqihim, daripada atas mereka, zulalun, ada lapisan-lapisan yang menyerkup, minan nar, daripada neraka, di atas. Wa min tahtihim zulal, dan di bawah mereka ada lapisan-lapisan neraka api. Zalika, demikian itu, yukhawifullahu bihi, Allah menakut-nakutkan apa-apanya dengan demikian itu. Maka Allah kata, ya ibadi, hai hamba-hambaku, fattaqun, adalah kamu semua bertakwa, takut kepada aku. Nabi kata, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Selamatkanlah diri kamu, lindungkanlah diri kamu walaupun dengan bersedekah, dengan setepis kurma. Ya, Nabi kata, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna, hai kaum wanita, perbanyakkan sedekah. Fa inni ra'aitu kunna, aku melihat kamu semua aktsara ahli jannah, maka Islam aktsara ahli nar, aku melihat kamu semua ni kebanyakannya adalah ahli neraka. Ahli neraka yang paling banyaknya kaum wanita.
Maka jaga-jaga dan hati-hatilah. Yang ada cara nak menyelamatkan diri neraka ni, perbanyakkan sedekah komunitas ni. Ya kan? Daripadanya, ya Rasulullah, adakah sebab mereka dikufur? Ya, dengan Tuhan tak, tapi kita dikufur dengan para suami. Yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Ya kan? Apabila seseorang suami itu berbuat baik kepadanya sepanjang zaman, sepanjang masa, thumma ra'at minhu syai'an, kemudian dia tengok sesuatu yang tak menyenangkan daripada suami dia terhadap dia, maka dia kata kat suami dia, kau tak pernah buat langsung kebaikan pada aku. Maka dengan sebab tu dia jadi kafir kepada suami. Maka itu dia antara penyebab dia masuk neraka. Sebab orang perempuan ni senang nak masuk syurga dan mudah nak masuk neraka. Dia masuk syurga, dia taat kepada Allah Ta'ala, sembahyang 5 waktu, tutup aurat dia. Ya? Dia taat pada suami dia, syurga. Ya? Tak payah nak belajar Asy'ariyah Maturidiyah. Tak payah nak belajar Asy'ariyah Maturidiyah, apa benda. Baca Quran, faham, tadabbur. Ya? Taat pada suami, taat pada Allah. Ya? Cukup mudah masuk syurga. Neraka pun mudah juga. Derhaka pada suaminya. Ya. Muka masam kat suaminya, malaikat tulis dah. Kan apa bukan cakap apa, muka masam kat lelaki. Tak puas hati dengan suami. Tulis dah, ha? Tutup pintu dia dekat marah suami. Marah suami, tutup pintu, gerung. Suami tak nampak. Boleh juga saja. Kan? Nak buat muka masam tak nampak. Tutup pintu, kum. Pinggan masuk, prak. Apa pinggan? Slow sikit bunyi pinggan tu. Kita beli pinggan kayu baru tahu. Tapi Ustaz, kalau suami sentiasa memaafkan isteri macam mana? Bagus. Dia kira juga Ustaz. Maknanya dia yang suami maafkan isteri tu okey lah, tapi hak isteri buat tu hak dengan Tuhan. Hak dengan suami lepas hak dengan Allah. Terlepas. Buat muka masam kat lelaki tak boleh, tambah cakap tak boleh. Cakap pun baling barang kan. Mik. Kan? Oh. Itu dia. Senang nak masuk neraka. Mudah nak masuk syurga. Itulah dia. Tapi dia buat baik, pahala dia banyak lah. Lepas tu orang kata aku tak mau kahwin lah. Nanti mudah masuk neraka. Nak kahwin tak puas hati, suami jadi tak boleh nak jaga. Di situ dia kurang pula pahala dia. Pahala dia adalah tapi kurang lah. Tak macam pahala orang perempuan yang ada suami. Perempuan yang tak kahwin ni kan, tak sama pahala perempuan yang ada suami tadi. Tapi masing-masing lah. Gitu. Jadi Allah Ta'ala cerita tentang ni. Kemudian, dan bagaimana mungkin neraka tidak sedemikian rupa seperti yang kita sebutkan sifatnya. Padahal di dalamnya terdapat azab, kesakitan dan kesedihan yang tidak mampu digambarkan oleh pen, kalam, pena ni pen lah. Pen tak mampu nak tulis siksaan dalam tu, tak boleh nak gambarkan. Bahkan tidak mampu diungkap oleh lidah kita sebab kita tak pernah tengok neraka. Api yang kita tengok depan mata kita tu, itu hanya satu bahagian daripada 70 bahagian. Ada 69 lagi. 69 campur dengan satu ni 70. Hak tu berguna dalam neraka. Tadi duduk bakar apa semua tadi. Sampai ada hadis yang sebut pada satu hari yang sangat panas, kita tak rasa bakar dia. Kan neraka dia diminta bernafas ke Allah Ta'ala. Dia minta ke Allah bernafas 2 kali dalam setahun. Allah izinkan sekali musim panas, sekali musim sejuk. Sebab tu pada musim panas kita rasa panas sangat tu, maknanya neraka bernafas. Kita rasa sampai di dunia ni. Musim sejuk yang teramat. Gigit tulang, cucuk tulang. Maknanya neraka bernafas. Sekali musim panas, sekali musim sejuk.
Sampai kita dunia ni terasa mahal tu. Dahsyat tak dahsyat. Padahal neraka bukan di alam dunia ni, bukan di alam kita, tapi ada dah. Berapa lama duduk nyala? Berapa lama? Daripada Tuhan cipta dia dulu kan, duduk nyala sampai sekarang. Dia duduk bakar apa? Bakar sama-sama dia. Ya. Sebab tak ada bahan bakar lagi, tak ada lagi. Allah kata waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka ni adalah manusia dan batu-batu. Yakni batu-batu berhala. Berhala yang dipersembah di dunia ni juga akan dicampakkan dalam neraka dan tunjuk pada ahli neraka ni Tuhan kamu. Dia pun sekali yang kamu dalam tu. Ya? Bulan pun dalam tu juga. Matahari pun dalam tu juga. Ya. Nak tunjuk pada orang yang sembah bulan ni. Kau tengok. Nak tunjuk pada orang sembah matahari ni. Kau tengok. Dia masuk ke dalam hampa dalam ni. Ia kekal. Neraka ni kekal selama-lamanya. Dia tak binasa. Di mana penghuninya juga kekal di dalamnya. Oleh itu Allah yang hak menyebut kedudukan ahli neraka dalam neraka dengan celaan yang panjang dalam Quran. Dan Allah sebut dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 66. إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا silap dua benar. Tapi tak boleh juga. Ini pun contoh saya nak buat juga. Kan? Innaha sa'at mustaqarra wa sa'at dia sebenarnya dia sebuah tempat tinggal. Dia 26. Kan? Ini surah 25 ayat 26. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Ini dia. Ya. Kuasa pemerintahan yang sebenar-benar itu adalah tertentu bagi Allah yang Maha melimpah rahmat-Nya, dan adalah ia suatu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir. Hari yang payah ni. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Ini surah Sad ayat 2556. Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka menyembah selain daripada Allah ma la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada mereka, wa la yadurruhum, dan tidak dapat memberi mudarat kepada mereka di dunia ni. Sembah kayu, sembah batu, tak ada apa. Wa kana al-kafiru, dan adalah orang kafir ala rabbih, di atas Tuhannya, kan? Zahira, dia itu zahir lah, zahir, kan? Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami hantar, kami utuskan engkau illa mubasysyiran wa nadhira, melainkan supaya engkau menyampaikan khabar yang gembira dan khabar yang menakutkan. Ya? Okey. Ini ayat ni. Allah kata, هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. Hada nikmat-nikmat ini adalah untuk orang bertakwa. Ayat sebelum ni lah, ayat sebelum ni kan. Wa inna lit-taghin, semuanya untuk orang-orang yang zalim, lapau dengan kekufuran dan kedurhakaan, untuk mereka seburuk-buruk tempat kembali. Apa dia tempat kembali itu? Iaitu neraka Jahannam. Yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya. Fabitsal mihad, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Adapun di sini ayat dia cerita juga. Ayat tapi ini ayat silap, bukan ayat ni. Dalam surah tadi, surah Al-Furqan, yang disebut di ayat Allah, ayat
Dalam tadi kan inna sa'at mustaqar wa muqam. Sebenarnya neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat menetap. Kemudian masuk al-babul awal, fasal awal, dia kata syurga dan neraka kedua-duanya telah diciptakan. Dah ada lah. Syurga neraka ni dah ada. Cuma ahli dia tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk. Tapi orang mati mereka dapat merasai sebahagian daripada nikmat syurga dan siksa neraka tadi. Asap neraka, semua kepanasan masuk dalam kubur dan macam mana. Benda gaib tak boleh fikir lah. Wajib beriman saja. Macam mana syurga di atas. Syurga di atas. Yang menjadi atap syurga ni adalah arash. Arash tu adalah atap bagi syurga. Di atas. Neraka di bawah. Arash tu ayam. Tak. Arash bukan ayam. Arash ini maknanya singgah sana. Singgah sana. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah meninggi di atas arasnya. Bukan masa duduk pada aras tu, bukan masa itu. Meninggi di atas segala-galanya. Aras tu makhluk. Jangan fikir Allah dulu yang berhajat kepada makhluk dia. Allah mana ada berhajat dengan makhluk dia. Tapi aras ni makhluk Tuhan yang paling besar. Paling besar. Dipikul oleh 8 malaikat. Malaikat yang 8 ni pun malaikat yang sangat besar lah. Ini ayat Quran yang Allah sebut. Ya Allah kata dalam Quran, dia nak kata apa? Ni surah Al-Haqqah ayat 17. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Dan malaikat yang ditempatkan mengawal segala penjurunya. Ini contoh hari kiamat. Wa yahmilu 'arsya rabbika, dan memikul arasy Tuhanmu pada saat itu, pada hari itu, pada hari kiamat itu. Fauqahum, di atas mereka, oleh 8 malaikat. Di atas malaikat yang mengawal itu ada 8 malaikat yang pikul arasy. Ini benda gaib, kita tak tahu. Kita faham, makna dia kita faham, tapi kita tak tahu kaifiat macam mana. Kaifiat tadi, malaikat yang pikul arah tu, telinga dia sampai ke bawah 500 tahun perjalanan. Itu sebutlah hadis pula. Hadis mentafsirkan Quran. Jadi kita ni terima dekat mana yang Nabi tafsir sudahlah, jangan kita pandai-pandai lebih pula. Itulah dia. Okey. Tengok ni. Al-Imam At-Tahawi dia berkata dalam kitab dia Aqidah Salafiyah. Salafiyah ni generasi awal lah, akidah generasi awal. Yang dinisbahkan kepadanya kitab tu lah, yang dikenali sebagai Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dia kata apa? Syurga dan neraka adalah 2 makhluk yang telah diciptakan. Keduanya tidak akan binasa dan tidak akan lenyap. Ini di antara apa yang Allah kecualikan pada hari kiamat kan. Ke hari kiamat, hari kehancuran alam. Jadi mereka ni Allah Ta'ala ciptakan untuk rupa itu kekal. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan syurga dan neraka sebelum menciptakan makhluk lain. Dan menjadikan keduanya sebagai tempat kediaman bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi kita masuk syurga ni, ataupun neraka ni dengan kehendak Allah, bukan dengan amalan kita. Dengan rahmat Allah dapat masuk syurga, dengan keadilan Allah masuk neraka. Alhamdulillah. Barang siapa yang dikehendakinya akan memasuki syurga sebagai anugerah dia. Bukan kita boleh persoal Allah, tak boleh. Di mana Allah kata? Ni Allah kata di sini. Allah kata di sini.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Ia tidak boleh ditanya. Allah tak boleh ditanya tentang apa yang dia buat. Sedang mereka yang akan ditanya. Ikut suka Tuhan. Kita ni hamba dia, milik dia. Dia dah buat apa kat kita, aku suka dia. Tapi dia kata dia maha penyayang, dia maha penyantun, dia maha pengampun. Hadis menyebutkan bahawa sayang Allah kat kita ni macam mana? Lebih daripada seorang ibu yang menyusukan babynya. Allah lagi sayang kita daripada ibu tadi. Itu kasih sayang Allah pada makhluk dia. Makhluk dia buat jahat macam-macam, dia tangguh betul lah. Dia tak seksa tu kan, dia bagi peluang. Dia buat fitnah Tuhan ada anak. Dia buat fitnah Allah tu beranak. Yahudi fitnah Allah Ta'ala ada anak. Ni Allah sebut dia buat fitnah Allah kat sini. Nasrani fitnah Allah ada anak dia dan ada isteri pula. Kan? Jadi surah Taubah ayat 30. Ni Yahudi fitnah Allah Ta'ala. Dia buat fitnah Allah Ta'ala macam-macam. Dia Allah Ta'ala وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. Dan katalah orang Yahudi Uzair anak lelaki Allah. Dan kata orang Nasara Al-Masih dari Isa AS anak lelaki Allah. Demikian itu perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Kan? Yudahiruna, mereka menipu perkataan orang yang kafir sebelum itu. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Dan macam mana mereka boleh berpaling daripada kebenaran? Lagi Yahudi fitnah Allah di sini. Kan? Dah berkata sini. Ini memfitnah Allah. Al-Ma'idah. Ini memfitnah Allah lagi. Tengok Allah kata. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود, orang Yahudi kata tangan Allah terikat, terbelenggu, kedekut. Yahudi kata Allah kedekut. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu, Allah kata. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknati dengan apa yang mereka kata. Bal, Allah kata bahkan yadahu, kedua tangannya, tangan Allah. Allah kata Allah kedua tangan dia tak boleh fikir. Allah sebut kita faham makna dia kan, tapi tak boleh fikir. Dia panggil tangan, tak boleh fikir. Hadis pula sebut kilta yadaihi yaminun, kedua-dua tangannya adalah kanan. Macam mana? Ada orang pergi lukis kartun, dia kata Tuhan buat ni, dia buat tangan dua-dua belah kanan. Ini orang yang rosak akidah lah. Kita Tuhan begitu sebagai ujian kepada kita. Kita tak faham, tak nak terima, tak terima. Allah sebut ni sebagai ujian kepada kita kan, supaya kita hanya sami'na ya Rabb, kami dengar ya Tuhan, kami faham, kami dengar, tapi kami tak buat macam mana kaifiat. Kita tak tahu kaifiat. Kaifiat ada, tapi tak tahu macam mana. Itu cara iman ahli sunnah. Bukan ubah makna jadi makna lain, makna tangan ubah jadi makna kuasa. Kita lebih pandai daripada Nabi lah. Nabi tak pernah kata apa. Nabi sebut macam tu, sahabat pun terima dengar macam tu, tak ada tanya apa, faham sudah. Kaifiat hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, kita tak tahu. Macam kita dah sebut lah, bintang di langit tu pun kita tak tahu kaifiat dia macam mana. Rupa dia bulat ke, empat segi ke, tajam-tajam macam dia lukis tu ke, mana kita tahu? Satu hal kita nampak dengan mata kita, Tuhan yang kita tak nampak. Jadi Allah nak uji kita nak beriman tak beriman. Allah kata bahkan kedua tangannya dihamparkan, mabsutatan yufiqu kaifa yasha. Allah bagi nafkah bagaimana yang dia kehendaki. Ini cara beriman dengan Quran. Bukan kita ni cara beriman dengan Quran kita kena ubah ayat Quran.
Makna ni kita kena ubah jadi makna lain. Allah sebut kanan, tangan, kita sebut makna kuasa. Siapa? Kita. Ini semua ujian daripada Allah Ta'ala, dan kita nak terima tak terima, nak faham tak faham. Kita nak ubah tak ubah ayat Allah. Bila kita ubah ayat Allah, tunggulah. Allah dah tunggu ayat, turunkan ayat macam ni, kita ni author ayat tu, author makna dia. Tadi termasuk dekat kalangan orang yang dilaknat ni lah, macam Yahudi jugalah. Sebab tu Allah sebut Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani pasal apa? Pasal kita boleh bah, kena ikut lewat. Terima sami'na wa ata'na, kami sami'na, kami dengar. Yang lepuhlah kepala, makna dia berjisim, berjasad, dia macam tu. Itu ada. Baik, kita kembali tadi. Ini cara beriman yang benar lah. Tapi kalau ahlul kalam, mereka kepala otak mereka selalu pusing. Dia pusing lah. Ayat dia pun pusing lah. Akhirnya mereka menafikan ayat Quran. Dia berubah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah kata dia berubah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawla. Dia bertambah lam. Lam tak ada. Dia berubah lam. Istawa, bersinggah sana, bersemayam. Dia berubah lam jadi berkuasa, menguasai. Dia berubah makna. Istawa dia berubah Quran, bertambah lam jadi istawla. Jahat tak jahat ahlul kalam ni? Rosak kan? Itulah dia. Kita disuruh hanya beriman dan faham makna, cukup kaifiat Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Itulah dia cara beriman, faham elok. Kemudian tengok sungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan syurga dan neraka sebelum menciptakan makhluk lain, dan menjadikan keduanya sebagai tempat kediaman bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dikehendakinya akan masuk syurga sebagai anugerah, dan barang siapa yang dikehendakinya akan masuk dalam neraka sebagai balasan setimpal keadilan darinya, keadilan Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak menzalimi walau sebesar zarah. Sebesar zarah, kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik dapat, besar mana pun, buruk pun dapat juga. Dan setiap orang akan mengerjakan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Tuhan dah tetapkan kita ni. Kita akan buat apa yang kita buat, tak akan keluar dari takdir Tuhan. Ni ada dua. Saya tak maju pilih nak mulai tu. Maju kata aku nak keluar dari takdir Tuhan, aku nak pilih aku pilih ni. Yang mana kita pilih, itulah dia apa yang Tuhan takdir oleh kita. Perbuatan kita tak keluar dari takdir Tuhan. Macam tu. Jadi maknanya takdir ni bila kita tahu, bila dah berlaku. Sebab tu ada orang kata aku dah takdir aku jahat, aku dah takdir masuk neraka, kan? Aku dah takdir tak sembahyang. Yalah, hal lepas kamu tahulah kamu dah tak sembahyang takdir. Ni saat lagi ni pergi untuk sembahyang lah. Supaya kamu tahu takdir kamu sembahyang. Ya. Takdir akan datang kita tak tahu. Tapi dah ada lah. Sebab tu bila kita nak mati semua dah ada kan. Itu yang buat mak kita tu. Bila ditiupkan roh tu dia, apa nama? Ditulis semua perkara, lupa dah. Apa ingat? Tak ingat? Rezeki lah, rezeki. Sat tu dia. Tarik mati, tarik Mati bila masuk neraka, akan masuk syurga, akan semua ditulis kan. Okey. Boleh. Sungguh seorang kamu dihimpun ciptaannya dalam perut ibunya 40 hari. Kemudian dijadi alaqah, titis air 40 hari. Kemudian jadi darah 40 hari. Kemudian jadi daging 40 hari. Dia hantar malaikat untuk ditiupkan padanya roh, dan dia perintah tulis 4 perkara: rezeki, ajal, amalan dia,
Apa yang kita nak main, kita buat ni kan, semua dah tertulis. Kita cakap perkataan ni pada waktu sekian, hari sekian, masa sekian, di tempat sekian dah tertulis amalan kita. Ya kan? Yang keempatnya, celaka masuk ahli neraka atau ahli syurga. Ya? Maka Nabi kita demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang layak diibadahi selain dia, sesungguhnya seorang kamu dia beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga antara dia dan syurga itu hanya sehasta sahaja. Lalu kitabnya mendahuluinya, tulisan amalan itu mendahului dia bahawa dia daripada ahli neraka. Maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Dia mati dalam keadaan mati su'ul khatimah sebagai ahli neraka. Begitu juga seorang lelaki yang dia buat amalan ahli neraka, sehingga di antara dia dengan neraka itu hanya tinggal sehasta saja, nak mati je masuk neraka. Maka kitab dia mendahului dia, dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia mati, dia jadi orang baik, dia bertobat. Padahal tadi dia jahat, dia menyesal, dia bertobat mati masuk syurga. Ya? Jadi maknanya kita tak tahu kita ni ke mana akan pergi. Tapi mana janganlah kita rasa risau. Sahabat-sahabat kata, macam mana Rasulullah, buat apa lagi nak beramal kalau macam tu? Kan duduk saja lah. Ya, duduk saja tak sebab apa. Semayang pun tak. Ya, buat yang apa nak buat. Sebab buat apa pun dah tulis lah syurga neraka. Nabi kita bukan macam tu. Beramallah, Nabi kita, beramallah. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk syurga, Allah akan permudahkan kita untuk jalan ke syurga dengan amalan-amalan dari syurga. Kalau kita diciptakan untuk neraka, akan dipermudahkan kita dengan amalan ahli neraka. Tapi kita tak boleh confirm juga kan. Tak tahu hujung kita macam mana. Bila tak tahu hujung kita macam mana, kita kena rasa takut dan kena rasa harap. Masuk dalam tu. Surah Azan. Masuk kita Azan dulu lah. Dia kata Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hanafi, dia kata dalam syarahnya bagi nas ini, dalil ni, dia kata adapun kenyataan bahawa syurga dan neraka adalah dua makhluk yang telah diciptakan, maka ahli sunnah telah sepakat bahawa syurga dan neraka ini sudah ada. Dah ada. Dan tidak pernah ahli sunnah berhenti menyatakan hal ini. Sehingga muncul sekelompok daripada kalangan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pada zaman tabi'in. Ketika Al-Hasan Al-Basri dibuat kelas mengajar, dia mengajar. Lepas tu ada orang tanya soalan. Dia orang tanya, macam mana orang buat dosa besar ni? Orang buat dosa besar, adakah dia ni macam mana dia masuk neraka? Kekal ke apa ke? Ya? Jadi Hasan Basri kata, masuk orang buat dosa besar ni, urusan mereka kembali kepada Allah. Di akhirat nanti kalau Allah Allah akan ampunkan dia. Kalau Allah Allah akan siksa dia. Itu urusan apa? Serah pada Allah. Jadi di situ ada Wasil bin Atta. Wasil bin Atta dia dalam kelas tu. Ya, dia tak setuju, dia tetap. Mana boleh macam tu? Orang buat dosa besar ni dia berada di tengah-tengah. Kan? Islam pun dah, kafir pun dah. Tengah-tengah. Dia panggil manzilatun baina manzilataini. Di antara Islam dan kafir dia pun tengah-tengah. Kan? Jadi di akhirat mereka ni kalau mati masuk neraka kekal abadi. Dia tak boleh terima jawapan Hasan Basri. Dia pun bangkit pergi duduk ke tempat lain, tiang lain dalam masjid tu. Dia buat kelas dia pula. Lepas tu kata Hasan Basri, yang tazalana Wasil dah tinggal kita. Mu'tazil ni orang yang tinggal lah, orang yang menyendiri. Itu makna Mu'tazil. Dia pun ni akidah dia pun tentang nama dan sifat Allah. Dia pun kata apa? Allah ada nama, sifat tak ada. Kalau Allah ada sifat sama dengan makhluk,
Dia kata nama lah, sifat tak lah. Dia punya nak sucikan Tuhan tu kan. Dan akal yang menentukan. Akal diletakkan teratas daripada Al-Quran dan Hadis. Kalau Quran menyalahi akal, itu Quran pun betul lah. Ustaz, maknanya Mu'tazilah ni mereka nak menyucikan Allah. Maknanya niat mereka ni baik. Niat baik lah, tapi kerja tu salah. Kan? Ini Mu'tazilah. Bangun kelompok Mu'tazilah ni. Jadi mereka ni jadi terkenal, jadi kuat. Mereka ni jadi kuat masa zaman Abbasiyah mula-mula tu lah. Zaman Mu'tasim. Kan? Zaman anak dia tu. Zaman Harun Rashid tak? Zaman anak dia. Dia kuat. Zaman dia pun Imam Ahmad kena siksa tu. Imam aja ramai lagi kena penjara, kena siksa. Kan? Sampai ada yang sampai mati kan. Dia kena pukul, kena siksa. Dia kata Quran tu makhluk, dia tak mau kata. Kalau tak kata kami pukul. Tak mau kata pukul kan. Debat kalah. Debat memang debat kalah. Debat Imam Ahmad kalah. Bila kalah dia guna kuasa. Sepanjang zamannya tu lah. Itu cerita buku Mu'tazilah dan buku Qadariyah. Dia keluar buku Qadariyah ni, daripada dia kata majus hadil ummah, daripada majusi umat ini. Majusi ni apa? Majusi ni golongan penyembah api yang percaya Tuhan ni ada dua, Tuhan jahat dan Tuhan baik. Jadi kita kena buat Tuhan baik, kita kena tolong Tuhan baik ni. Kena bagi menyala api selalu, jangan bagi padam. Kalau kita bagi padam api, Tuhan baik kalah. Tuhan hak jelak, hak gelap ni akan menang. Dia kena bagi menyala selalu. Jadi maknanya Qadariyah ni, dia buat kata takdir kita buat sendiri. Tuhan tak campur tangan langsung. Tuhan tak campur tangan langsung. Sebab apa? Sebab dia kata bila kita kata Tuhan buat takdir, habis tu bila kita buat dosa, Tuhan takdirkan kita dosa tu pun tak baik. Maksud apa kata Tuhan buat? Jadi takdir ni kita buat sendiri, dia kata. Tuhan tak bisa campur. Dan Tuhan tak tahu benda tu berlaku, melainkan setelah dia berlaku baru Tuhan tahu. Golongan tu ada lagi Ustaz? Qadariyah ni tak tahu lah. Yang kata takdir buat sendiri tu golongan apa? Tak tahu. Tapi nama mungkin tak sama nah. Tapi perangai itu mungkin sama. Dia pun nafikan. Dia berkata syurga neraka tak ada lagi. Dia berkata. Lalu mereka menolak kenyataan ini dengan berkata bahawa Allah akan cipta neraka dan syurga pada hari kiamat. Kalau Allah cipta sekarang, kiamat nanti Allah kata kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Neraka syurga binasa sekali kan? Jadi syurga neraka tak ada lagi. Nanti baru Tuhan buat bila ada hari kebangkitan, dia berkata. Dia pun menafikan api Ustaz. Dia menafikan. Ini saja. Baik, dan yang mendorong mereka atas berkata demikian adalah prinsip mereka yang rosak, yang dengannya mereka menetapkan syariat bagi apa yang akan dilakukan oleh Allah. Dia apa pula bagi jatuh hukum Tuhan kena buat ini, Tuhan kena buat ini. Kan? Dan beranggapan bahawa sepatutnya Allah melakukan begini, tak sepatutnya Allah melakukan begitu. Dia apa pula buat hukum kat Tuhan. Mereka membuat perbandingan antara tindakan Allah dengan perbuatan makhluknya, buat banding, sehingga mereka menjadi golongan musyabbihah yang menserupakan Allah dengan makhluk dalam perbuatan. Dan masuk dalam mereka fahaman tajahum Jahmiyah, Jahab bin Safwan ni. Jahab bin Safwan ni i'tiqad dia kata apa nama? Tuhan nama betul tak? Sifat betul tak? Kan? Kita baca Al-Quran tu hanya sebut je, tak tahu apa. Tuhan tak ada nama, Tuhan tak ada sifat. Kalau tidak, Tuhan sama dengan kita. Okey, kita jauh ni. Dia pun nafi je. Dia pun nafi sifat. Nama pun dia pun nafi juga. Maka mereka itu menjadi Mu'attilah. Mu'attilah ni orang yang menafikan nama-nama dan sifat bagi Allah. Mu'tazilah, Jahmiyah, sesat. Mereka berkata, penciptaan syurga sebelum pembalasan adalah sesuatu yang sia-sia.
Dia kata pandai-pandai ya. Kerana ia menjadi kosong untuk tempoh yang lama. Dia macam rumah kosong kan, tak ada faedah apa. Lalu mereka menolak segala nas. Nas ni dalil lah. Dalil ni apa? Hadis, Quran, yang menyalahi syariat batil yang mereka ciptakan sendiri untuk Tuhan. Dan mereka menyimpangkan nas-nas daripada maksudnya yang sebenar. Dan mereka menyesat dan membid'ahkan orang yang bertentangan dengan syariat ciptaan mereka. Tak ikut dia pun semua sesat. Padahal dia pun sesat. Baik, kemudian beliau Imam Tahawi menyatakan dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahawa syurga dan neraka adalah makhluk yang telah diciptakan. Di antara dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala tentang syurga, ya, terjemahan pendek tambah banyak. Dalam surah Al-Imran ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah kata, dan bersegeralah kamu semua kepada mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu, wa jannatin, dan syurga, arduha, yang luasnya syurga itu, as-samawat, segala langit, wal arda, bumi. Syurga ini luas seluas 7 putaran langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Syurga Allah sediakan untuk orang bertakwa. Jadi Quran ini ditafsir oleh hadis pula. Hadis yang disebutlah hadis yang panjang tu bahawa, kita tengok hadis. Tengok hadis jadi pada mahu kita punya cerita jadi panjang sikit lah, tak apa. Ya kan? Mari. Akhirul. Boleh. Tengok hadis Muslim kan? Kata Nabi SAW, ini sesungguhnya, saya baca terjemahan baca hadis lambat kan? Sesungguhnya aku amat mengetahui ahli neraka yang terakhir keluar daripadanya. Aku kenal sangat dari dia. Seolah-olah Nabi nampak depan mata dia. Dan ahli syurga yang terakhir masuk syurga, iaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka merangkak di merangkak. Haduan di mana di merangkak. Fayaqul, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala kata dekat dia, Allah kata, pergilah masuk ke dalam syurga. Pergilah kamu, masuklah ke syurga. Maka dia pun pergi ke syurga. Maka ditampakkan kepada dia bahawa syurga ni penuh, tak ada kosong. Ditunjuk, dinampakkan kepada dia. Allah nampakkan kepada dia, apa tengok, penuh, tak ada kosong. Okay? Maka dia berbalik, dia kata, Tuhan, Ya Rabbi, Tuhan, saya dapati syurga tu dah penuh. Wajadtuha mal'a. Fayaqulu Allah Tabaraka wa Ta'ala lahu, Allah Ta'ala kata kat dia, pergilah, masuklah ke dalam syurga. Dia pun pergi. Dia pergi tengok, maka dikhayalkan kepada dia, dia perlihat kepada dia bahawa syurga itu dah penuh. Maka dia balik, dia kata, Tuhan, saya dapati syurga dah penuh. Allah kata, pergilah, masuklah syurga. Allah kata, untuk engkau, okay, dunia ni seperti dunia ini 10 kali. Allah kata, untuk engkau syurga seluas 10 kali dunia yang kita telah nak jalan dunia. Maka dia kata, Tuhan, adakah engkau mengejek aku? Adakah engkau mempermainkan aku, wahai Tuhan? Adakah engkau nak sindir aku? Ataupun dia kata, rawi di Syam, adakah engkau nak tertawakan aku, wahai Tuhan? Au atadhaku bi wa anta maliku wa anta al-malik, sedangkan engkau raja segala raja. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku lihat Rasulullah SAW ketawa sehingga nampak dawa jilahu gigi geraham ni. Nabi ketawa.
Tapi tak boleh kita Allah, tapi nampak gigi. Ya? Qala fakana yuqalu dzaka adna ahli jannati manzilatan. Itu kedudukan ahli syurga yang paling bawah. Paling bawah untuk dia seorang. 10 kali lipat dunia. Last man keluar daripada neraka. Tak ada orang beriman sebesar zarah. Tak ada orang dia last. Macam mana kalau orang dulu masuk syurga ni? Itulah dia. Ya, hadis. Jadi motivasi kita semua kan. Minta kepada Allah Ta'ala. Nanti kita idza sa'altumullah al-jannah, bila kamu nak minta kepada Allah syurga, fas'alil firdaus. Maka mintalah syurga firdaus. Maka abang yang dekat dinding dulu, dia tanya saya nampak di muka dia abang dekat dinding. Dia tak ramai lah. Ustaz, syurga pula dia minta. Ingat ke tak ingat? Dia tanya. Saya ingat dia dekat dinding tu. Dia tanya bila tu lepas apa tak ingat. Dia segan Ustaz minta kan. Segan dia ingat Tuhan tu menyempok dia. Kan? Dia ingat Tuhan tu macam abang dia macam ketua kampung. Juga dia nak minta. Kan? Allah Ta'ala ni suruh kita minta. Suruh kita minta. Sungguh-sungguh minta yang terbaik. Ya Allah, aku minta pada kau syurga firdaus. Walaupun kita tahajud sebulan sekali ataupun setahun sekali. Maka nanti Allah akan tolong kita lah. Dia nak makbul kita tu, dia tolong kita buat amalan soleh. Dia nak makbul lah. Umar dia kata apa? Aku tahu doa aku makbul bila aku berdoa. Dia tahu doa dia makbul bila dia doa, minta. Tapi minta dengan fokus sungguh-sungguh lah, nak sungguh lah. Bukan minta cincai-cincai macam tu. Nak sungguh, minta sungguh. Allah bagi. Ahli syurga. Kemudian ayat surah Al-Hadid ayat 21, "Tasabiqu, berlumbalah kamu semua." Tadi bersegeralah kamu semua atas ni. Bawah ni sabiqu, berlumbalah kamu semua. Allah semua kita berlumba-lumba ila maghfiratin, untuk mendapatkan keampunan min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa jannatin, dan kepada mendapatkan syurga, arduha, luasnya, ka'ardi, seperti luas langit dan bumi, ka'ardi samai wal ard, uiddat, telah disediakan ni. Ni past tense. Ni past tense. Telah disediakan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman billahi, dengan Allah dan Rasulnya. Ada pun neraka pula dan tentang neraka disediakan wa'idat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Al-Imran ayat 31. Kemudian dalam surah An-Naba ayat 21, 22, kan? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam itu adalah tempat mengintai, kan? Ditagina ma'aba, serta disediakan bagi orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat kembali. Kemudian dalam surah An-Najm ayat 13, 14, 15, Allah Ta'ala sebut kan, An-Najm surah nombor 53. Mana dia? 53, surah 53 ni, ayat 13, 14, 13, 14, 15. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى. Okey, ni serta pasal syurga ni. Memang kan ayat bawah. Bukan ni, silap ni. Lepas tu lagi tak ada ayat Allah.
Mana kitab? Kan tu dia cerita pasal syurga. Najm. Ya. Ini? Najm asal najm lah. Boleh cerita pasal syurga. Kan pasal neraka. Dan Nabi semuanya Nabi Muhammad laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Betul tak? Nabi SAW telah melihat Jibril sekali lagi lah, dalam bentuk rupanya yang asal. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, dekat dengan Sidrah Al-Muntaha. Ada datang lagi yang ketujuh tu kan. Inda Jannatul Ma'wa, dekat Sidratul Muntaha di atas sana ada Jannatul Ma'wa. Ini dia. Ya Rasulullah juga kita di sini melihat Sidratul Muntaha dan melihat syurga di sisinya. Seperti yang dinyatakan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Sahihain dari Bukhari dan Muslim lah, tentang kisah Isra yang di akhirnya Rasulullah bersabda, kemudian Jibril membawaku naik sehingga kami sampai ke Sidratul Muntaha, di mana meliputinya pelbagai warna yang tidak aku ketahui apa itu. Ada warna-warni dan Nabi tak tahu warna apa, tapi diliputi dengan berwarna-warni. Kemudian aku memasuki syurga atas sana, dan aku melihat di dalamnya istana-istana yang terbuat dari mutiara dan tanahnya daripada kasturi. Ini kan? Mari. Dalam Sahih Bukhari Muslim daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah bersabda, apabila sesalah seorang daripada kamu meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya setiap pagi dan petang. Jika dia adalah daripada ahli syurga, maka dia diperlihatkan tempatnya daripada kalangan ahli syurga. Dan jika dia daripada kalangan ahli neraka, maka dia diperlihatkan tempatnya daripada kalangan ahli neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Okey, hadis di sana ada hadis lain yang sebut di bawah ni, bahawa orang beriman ruh dia jadi burung terbang dalam syurga. Ruh orang beriman jadi burung terbang dalam syurga, dan hari kiamat nanti akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam jasadnya. Macam mana kita nak combinekan hadis ni? Hadis ni kata diperlihatkan kepada kita seolah-olah kita tak masuk dalam syurga. Allah Ta'ala alam macam mana nak satukan hari ini. Hari ini semua sahih. Jadi benda ghaib ni kita tak boleh nak cerita. Mungkin berlaku dua perkara dalam satu masa. Kan? Mungkin Allah Ta'ala alam tak boleh nak cerita bagaimana, tapi satu hari nanti cerita bahawa orang beriman ruh jadi burung. Ruh para syuhada dia pun duduk dalam perut burung, dalam temolok burung warna hijau dalam syurga. Ada pun ruh orang beriman yang lain jadi burung dalam syurga. Itu hadis yang dibawa disebut. Tapi sini sebut hadis ni diperlihatkan kepada dia, mungkin dilihatkan kepada jasad dia. Allah Ta'ala tak tahu macam mana nak combine hadis ni. Tapi kita benda gaib ni kita tak bisa fikir. Macam kubur lah. Kubur hari orang soleh diluaskan kubur dia sejauh mata memandang, seluas mata memandang. Hak kena seksa dia dihimpit pula kubur ni. Macam mana kita nak benda gaib? Tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Ada orang soleh, ada orang toleh. Ya. Kan? Dikatakan kepada dia, inilah tempatmu sehingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Juga dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, akan ada suara yang menyeru dari langit, benarlah hamba-Ku ini, maka hamparkanlah untuknya hamparan dari syurga. Tengok, dalam kubur dia hampar untuk dia hamparan daripada syurga. Benda tak boleh nak imagine, tak boleh nak gambar lah. Hanya wajib beriman. Allah beritahu kepada kita sebagai ujian dan sebagai kita ni motivasi untuk kita beriman lah. Kita ni dah cerita bila kita buat ni dapat ni, dia semangat sikit. Hadiah kan? Ada hadiah. Dia akan bersungguh sikit untuk mendapatkan hadiah tu.
Dan bukakanlah pintu ke syurga untuknya, maka datang kepadanya bau harum dan bau wangian syurga. Telah disebut sebelum ini adalah hadis Anas yang semakna dengan hadis Bara. Dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah, maka aku sebutkan peristiwa gerhana itu. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melihat dalam kedudukan buku ini segala sesuatu yang telah dijanjikan kepada kamu semua dengannya, sehingga aku melihat diriku hendak mengambil setangkai buah di dalamnya. Tengah solat ni, Nabi nampak syurga. Nabi mengatakan nak ambil buah dalam syurga tadi. Ketika kamu semua melihat aku ke hadapan, Nabi tengok, Nabi ke depan tengah solat ni, nak ambil buah. Kalau kau ambil buah, kamu dapat makan dunia yang merah. Dunia ni tak kekal, habis lah. Sebab kamu dah makan buah syurga lah. Alhamdulillah. Aku juga melihat neraka, sebahagian daripadanya menghancurkan sebahagian yang lain, sebahagian yang makan sebahagian yang lain. Ketika kamu melihat aku terundur ke belakang. Nabi tunjukkan kepada dia syurga dan neraka tadi. Jadi Nabi dah nampak syurga, heran dengan dunia ni. Kita tak nampak syurga ni, kita nak syurga dunia. Kita ingat itu yang paling baiknya. Padahal itu bangkai anak kambing yang cacat telinga dia. Yang kita ni sampai siang malam duk pungut ni. Tapi dah buat macam mana kita atas dunia kan? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz oleh Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah, maka orang ramai menyebutkan tentang gerhana itu. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami melihatmu mengambil sesuatu di tempatmu. Dalam solat ni, solat gerhana tu lah. Kemudian kami melihatmu mundur. Rasulullah bersabda, sungguhnya aku melihat syurga, lalu aku cuba mengambil setangkai buah daripadanya. Sekiranya aku berjaya mengambilnya, nescaya kamu akan memakannya, dan dunia tidak berbaki lagi. Aku juga melihat neraka, dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada pemandangan pada hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Sebab orang perempuan di dunia pun lebih ramai daripada kita. Kan? Kau ni pun lahir anak perempuan. Bila pergi hospital tengok ni lahir anak perempuan. Kan? Ramai orang perempuan. Sampai hadis sebut nanti nisbah seorang lelaki 50 orang perempuan. Ramainya. Dan daripada juga ramai yang berikut Dajjal pun. Mana tak dia berikut Dajjalnya? Kan dia dah jahil agama. Dia kira dunia mana? Kira dunia. Kira RM, dolar RM. Agama tak mau kita langsung masalah agama ni. Kesian kan? Tapi tak buat macam mana? Akhirat besok, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu seseorang lari daripada saudara dia, daripada mak dia, daripada ayah dia. Dia minta tolong ayah dia kata nafsi. Kalau boleh, orang kafir tadi nak tebus habis anak-anak dia masuk neraka, dia nak selamat daripada neraka. Kalau boleh. Tapi tak boleh. Jadi kita masing-masing lah selamatkan diri. Mak ayah tak boleh buat apa. Ya. Kalau kita sebagai anak, kita kena ikhtiar sendiri untuk selamatkan diri kita. Itulah dia. Ya, takut. Kita tengok diri kita kalau nampak tu hanyut sangat, kita kesian kan dia orang. Kita bukan tak nasihat, tapi dia pun belum mau dengar. Tapi takkan nak tunggu ruh sampai resmi mau nak dengar. Nasihat. Ya. Kenapa buat begini? Kenapa buat begini? Nantilah kami buat. Lah ni belum ada taufik, belum ada hidayah. Nantilah kami buat. Kita kata takkan nak tunggu ruh sampai di sini. Ruh sampai di sini la yanfa'u nafsan imanuha allati lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Ya Allah sebut Quran. Ini kita bertunjuk kepada mereka lah, family kita kan, kita sayang kepada mereka. Ni. Tapi kalau kita nasihat, kita tak mendengar, kita bukan lebih pasal. Nabi Nuh pun ajak anak dia.
Seorang tu kafir juga, bini dia pun kafir juga. Nabi Lut bini dia kafir, anak dia Islam. Ni. Risau kita kan? Macam mana nak bantu mereka Ustaz? Tak boleh nak bantu orang, tak boleh. Nasihat dah. Tak kata mereka tak ada Ustaz. Doa je lah. Kita doa, itu yang kita lewat. Lepas tu kita lewat. Ni, hadis, ayat ni. Al-An'am 158. Kita doa je lah. Itu yang kita boleh buat. Apa lagi? Ni. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون adakah mereka itu menunggu kan? Mereka tak beriman tu lah, tunggu-tunggu. Illa kecuali an ta'tiyahumul malaikah, kecuali nanti bila datang kepada mereka para malaikat cabut nyawa mereka. Takkan tunggu masa tu kan? Takkan hampa ni tak mau mengaji, tak mau belajar langsung ni, takkan apa nak tunggu dia tunjuk ayat je kat dia. Saya ajak, jomlah mengaji, jomlah belajar. Kan? Dunia ni kita dah ambil banyak dah. Dan kita tahu dunia ni tak pernah cukup. Nabi kita, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhahab," kalau ada satu lepak emas, labtagha thaniha, dia akan cari yang kedua. Muhammad sallallahu. Kalau ada dua lemak emas, dia cari yang ketiga. Tak habis. Wala yamla'u fahu illa turab. Last sekali tanah masuk mulut nak mati. Dunia ni hulwatun khadirah, dia manis dan hijau, seronok. Nah, dunia ni nikmat. Bila kita dulu sibuk dengan dunia kan, tak kira lama gimana, sibuk lama. Kan? Kalau kira sibuk ni, takkan habis kesibukan kita, takkan habis. Kita dengan dunia ni, memang kita sibuk. Kenapa tu dia sibuk? Disibukkan kita tadi. Cukuplah, kita rasakan cukup je mana. Maknanya jangan agresif lagi lah, cukuplah kan. Maksudnya pindah pula kepada perkara yang boleh manfaat untuk akhirat kita ni. Ya. Adakah nak tunggu malaikat menjemput nyawa pun nak sedar? Masa tu tak ada arah. Ataupun dia pun nak tunggu Tuhan mereka datang. Bila hari kiamat nantilah Allah datang dari kiamat ni. Ataupun datang sebahagian daripada tanda-tanda Tuhan kau. Nak tunggu tanda kiamat besar mari kan. Terbit matahari sebelah barat. Oh, baru aku nak sembahyang. Taklah hari itu tak diterima. Tengok matahari jangan tengok. Kita tengok orang matahari belah mana? Tengok belah tu. Tak ada manfaat nak sembahyang lah. Kita buat baik-baik lah. Hari Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang tanda-tanda Tuhan, tanda kiamat yang besar lah. Goncangan ala apa semua tadi kan. Ya'juj ma'juj mari, Dajjal mari. Masa tu la yanfa'u nafsan imanuha, tak ada manfaatlah keimanan waktu tu nak beriman, Tuhan tak terima. Tutup pintu tobat, tutup lah. Pintu tobat tutup lah. Pintu Islam tutuplah. Yang mana lam takun amanat min qablu, yang mana dia belum pernah beriman sebelum tu. Ataupun dia mengaku dia beriman tapi dia tak pernah usaha untuk iman dia. Tak pernah solat, tak pernah puasa, tak pernah apa. Kan? Qul intaziru, katakanlah Muhammad, tunggulah kamu, tunggu.
Inna muntazirun, kami pun tunggu juga. Apa nak tunggu apa ni? Apa nak tunggu apa? Kita kata kat dia buat. Kan? Belajar, beramal dengan ilmu untuk selamat tadi. Itulah dia. Ya? Kemudian hari ini aku lihat kebanyakannya penghuninya adalah wanita. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah menjawab, misalnya mereka kufur kepada suami dan kebaikan. Ni kaum wanita kan, ini peringatan lah, Nabi beri peringatan. Kita berhati-hatilah. Memanglah sakit hati itu sakit hati lah, tapi apa kena sabar. Kan? Sakit hati dengan lelaki kan, sakit hati dengan lelaki. Benda kita dunia ni jatuh kan. Dia akan mari rasa nak marah, rasa sakit hati, rasa geram. Tapi kena sabar. Alah ustaz cakap senang. Memang senang cakap, lidah tak tulang. Tak kenal ke ustaz tak apalah. Ni kenal kepala kami. Kan? Macam mana Allah tetap macam tu. Allah suruh kita bersabar. Sebab syurga ni mahal. Syurga ni bukan murah. Dan sabar ni dia antara cara nak masuk syurga. Payah. Dan sabar tu, nama sabar tu sabar pasal dia pahit. Sabar ni sejenis akar yang dia ambil perkataan sabir. Sabir ni sejenis akar yang sangat pahit. Maka wali ya pahit. Sabar ni payah. Sekiranya engkau ini suami, kau ni suami lah, berbuat baik kepada seorang daripada mereka ni isteri lah, sepanjang hidup. Bukan sepanjang hidup. Lalu dia melihat sesuatu darimu yang tidak disukainya, maka dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan daripada aku sama sekali. Ekstrim kan? Ekstrim. Kapi. Tapi bukan kapi dengan Tuhan lah. Kafir kecil lah. Kafir. Kufrun duna kufrin. Kapi di bawah kapi. Kapi kufur kecil lah. Kufur kecil dosa besar. Punca masuk neraka. Ini kebaikan dia habis hilang Ustaz. Habis ya. Berat. Itulah kita berhati-hati lah. Berdoa lah kepada Allah. Jangan bagi suami kita sakit hati kita. Payah juga tak kita nak tarbiyah isteri kita. Tak dengan kita dengan aku. Jadi suami pula tak boleh jadi modal. Nampak ni hadis. Nampak ni. Kan? Hadis dia kata tengok. Kan? Dah. Bukan jadi model untuk dia kenalkan isteri dia. Dia kenalkan isteri dia, dia dosa pula. Dia kenalkan kawan tu. Dosa sama dosa lah. Itulah dia. Kan? Cerita dia lah. Dalam Sahih Muslim, daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Nabi suka bersumpah macam tu. Jika kamu melihat apa yang aku lihat, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya? Mereka bertanya, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku lihat syurga dan neraka. Nabi nampak syurga dan neraka. Sebab tu Nabi tak heran dengan dunia ni kalau Nabi nak supaya kan, bukit Uhud tu jadi emas. Boleh je minta pada Allah? Boleh ya? Ya Allah, jadikanlah emas itu sebagai Uhud itu sebagai emas. Tapi Nabi kata dah, demi Allah, aku tak takut kamu jadi fakir pun, tapi aku takut kamu jadi kaya. Nabi bimbang kita jadi kaya. Kenapa? Kerana kita tak pandai nak menguruskan harta kita. Kaya tu semumpan kita dalam neraka. Alhamdulillah. Tapi jadi kaya macam Osman tu, okey lah. Radhiyallahu anhu. Dalam Al-Muwatta dan Sunan ni kita sunnah lah, kita hadis. Sunan ni plural bagi sunnah. Bukan Sunan Kalijaga tu, Sunan Wali Songo itu bahasa Jawa pun. Daripada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semuanya ruh seorang mukmin itu menjadi burung yang bergantungan pada pohon-pohon syurga, sehingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kiamat. Ini adalah dalil yang jelas tentang masuknya ruh ke dalam syurga
sebelum hari kiamat. Maka kalau kita mati ni hadis sebut je lah. Kalau kita orang Islam beriman ni, hiduplah syurga. Jadi buruk. Ya. Huraian hadis. Allah SWT memberi kabar gembira dalam Al-Quran kepada hamba-hamba yang beriman bahawa mereka akan mendapat kelebihan dan ganjaran yang besar serta mendapat kemuliaan di akhirat. Dalam hadis ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diberitahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh orang yang beriman, yakni ruhnya akan menjadi burung yang bergantung pada pohon-pohon syurga, yakni makan dan menikmati pohon-pohon di syurga. Maksudnya adalah ruh itu berbentuk seperti burung atau berada dalam burung daripada burung-burung syurga. Ya, sehingga ia dikembalikan ke jasadnya pada hari kebangkitan. Yakni ruh orang yang beriman akan menikmati kebahagiaan di syurga sepanjang tempoh barzakh. Ya, sehingga hari kebangkitan di mana ia akan dikembalikan ke jasadnya. Kemudian akan berlaku kemasukan yang penuh dan sempurna. Jasad pun dah berubah, fizikal dah berubah dah. Kan? Itu dia. Dan sempurna serta mengetahui tempat tinggal mereka yang disediakan Allah untuk mereka pada hari kiamat. Orang ahli syurga ni, bila langkah masuk kaki ke dalam syurga tu, ke pintu tu, dia tuju tempat dia tak orang. Macam dia lebih kenal tempat dia di syurga. Dia boleh kenal rumah dia di dunia ni. Kita tahu nak balik Sungai Pelong, balik ke mana, kod highway ke, kod jalan belakang ni. Kita tahu lorong tu, traffic light ada apa, kita tahu. Tapi bila kita masuk syurga, kita lebih kenal tempat tu. Padahal kita tak pernah duduk lagi. Kita lebih kenal rumah tanah kita daripada kita kenal rumah kita yang sekarang ni. Habis kalau balik kampung, mungkin cari rumah tak jumpa orang. 13 tahun tak balik. Silap jalan pun jadi sungai. Ya. Mana hadis ni mengatakan kita orang, kalau orang mukmin mati, dia berada di syurga lah. Ruh masuk syurga. Jadi buruk. Hadis ni, hadis ni. Itu huraian dia. Hadis tadi lah. Mana jasad tak ada lagi lah. Jasad tak ada. Jasad lembu lah tinggal. Ajib zana. Ekor. Apa nama? Sulbi. Ajib zana tu ya tak hancur. Sulbi kita hujung. Ekor tu kan. Tu ya tak hancur. Ada semua hancur. Mana kenikmatan syurga kita dapat lah. Dan ruh dapat lah. Jasad tak lagi lah. Tidak bersama jasad. Ruh dapat. Tengok. Lepas tu barulah berlaku kemasukan yang penuh dan sempurna serta mengetahui tempat tinggal mereka yang disediakan oleh Allah pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan kehormatan Allah terhadap orang yang beriman. Dalam Sunan Nasa'i, syarah dia adalah kitab Janazah, bab ruh orang beriman dan selainnya, oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini bukanlah kitab tu, ini saya ambil adaptasi dari kitab lain pula. Bukan dari kitab itu sajalah. Dalam hadis ini terdapat banyak bukti kenabian Rasulullah SAW, seperti pemberitahuan tentang keadaan ruh orang yang telah meninggal dunia dan komunikasi dengan mereka, serta pemberitahuan bahawa jasad orang yang telah meninggal dunia selain para nabi akan hancur apabila mereka dikuburkan dalam kubur mereka kecuali tulang ekor lah, ajib zanah. Kan? Syarah hadis ini, innama nasamatul mu'min ta'irun fi syajaril jannah. Hanya saja nasamah jiwa orang beriman itu adalah burung dalam burung di pokok dalam syurga. Jadi pengarang Rasulullah rahimahullah berkata, bab ruh orang yang beriman dan selainnya, Qutaibah memberitahu kami daripada Malik, daripada Ibn Syihab, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab, bahawa dia memberitahu bahawa ayahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah bahawa kita bersabda, sesungguhnya ruh orang yang beriman itu berada dalam bentuk burung yang bergantung pada pohon-pohon syurga, sehingga Allah Azza wa Jalla mengembalikannya kepada jasadnya pada hari kiamat. Itulah dia. Slide panjang lagi. Slide ada 45 slide. Baru 17 lah. Kan? Jadi insyaAllah kita sambung lagi lah. Untuk tidur sini. Cerita syurga neraka ni memang kita balik dengar lah. Ya, itulah dia. Sebelum undur,
Jadi Ada, saya rasa ada satu ayat yang menyatakan Fir'aun ditunjukkan neraka pagi dan petang. ya betul, saya lupa. Ya. Ayat dia. Ada ayat. Saya ingat. Baik, ingat apa? Betul, masih Hasan. Betul. إن الذين فرقوا Betul. Tak lekat dia lah. Saya tulis lagi. Ya. Kita tulis di jam pula. Di jam. Ada. Jam pula. Okey. Saling. Jam tu. Betul. Wah, syai'ah. Okey, surah Ghafir itu ayat 46. Surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir surah nombor 40 ya. Surah 40. Ini surah Ghafir 40. Tak apa jadi. Last saya. Okey, ayat 40. Okey. النار يعرضون Lebih beratas 45. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ayat ni pun surah Ghafir ni. Cerita dia tadi. Ada seorang lelaki bila Nabi Musa datang dakwah. Firaun ditolak-tolak, lepas tu ada seorang yang beriman. Dia kata ikutlah apa yang dia ajak ni, kan? Kalau dia betul, baguslah. Kalau tak betul, tak mau nilai lah. Lepas tu pula Allah selamatkan dia daripada kejahatan Firaun ni. Dan Allah timpakan kepada keluarga Firaun, pengikut Firaun, siksaan yang berat lah, kan? Kemudian neraka itu dibentangkan ke atasnya pada waktu pagi dan waktu petang. Sampai bila? Sampai kiamat lah. Dan pada hari kiamat Allah kata masukkanlah keluarga pengikut Firaun ni ke dalam siksaan yang berat. Maksudnya semasa hidup ni, semasa dunia ni, pagi petang didedahkan neraka ni kepada dia. Berapa ribu tahun lah. Itulah dia. Allah. Adakah untuk Fir'aun saja untuk semua orang jauh? Di sini kalau ikut nas ni orang Fir'aun lah. Tapi ada kalau yang lain nas hadis ayat Quran yang lain cerita bahawa orang kafir ni daripada diseksa sampai hari kebangkitan lah. Dan siksaan itu tengok macam mana di dunia lah. Siksaan Abu Talib tak sama dengan siksaan Abu Jahal, dan siksaan Abu Lahab tak sama lah. Dia pergi darakat. Kalau syurga dia pergi darajat, tingkatan. Kalau neraka dia pergi darakat, pisang ke bawah. Yang paling teruk kerak lah tempat orang munafik. Itu paling teruk. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.